Baik, kembali dan selamat pagi Malaysia. Seperti yang kita tahu, seramai 268,000 dos laris di tempah rakyat Malaysia yang layak terima setengah vaksin telah pun menerima sejak 5 Mei yang lepas. Dan di segmen kali ini kita akan bercakap tentang pasca vaksinasi AstraZeneca dan keberkesanan dan kesan sampingannya. Bersama dengan kita pagi ini Dr. Safia Amaran, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan UNIZA, penasihat advokasi dan kesedaran vaksinasi Ikram Health. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik doktor, seperti yang kita sedia maklum, pemberian vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca diberikan kepada pemohon sukarela melalui pusat pemberian vaksin khas yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan kita lihat doktor, sambutannya sangat menggalakkan dalam kalangan penduduk dewasa di Lembah Kelang dan juga di Selangor. Kurang daripada 4 jam pendaftaran sudah penuh doktor. Mungkin untuk permulaan ini doktor boleh kongsikan bagaimana respon doktor terhadap sambutan yang sangat menggalakkan terhadap vaksin AstraZeneca ini doktor. Saya terujalah melihat sambutan yang sangat baik dan saya nak ucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia yang telah mendaftar untuk mendapat vaksin AstraZeneca ini. Ini adalah sambutan yang kita rasa cukup baik dan saya rasa mereka yang mendaftar ni adalah golongan yang berpengetahuan dan ingin menyumbang kepada herd immunity di Malaysia. Dan mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut apakah contoh kesan-kesan sampingan yang diterima ataupun biasa dialami oleh penerima vaksin AstraZeneca ini sendiri? Okey, untuk kesan sampingan ni sebenarnya bagi kebanyakan vaksin, kesan sampingan biasa yang kita alami ni dia tak jauh beza. Antara yang paling biasa orang ceritakan ialah rasa sakit di bahagian lengan yang kena suntik tu. Rasa sakit tu dia macam bukannya sakit berpanjangan, tapi macam bila kita nak angkat tangan, bila nak pakai baju, bila nak sikat rambut, bila nak bawa kereta, maksudnya bila kita gerakkan tangan yang kita kena suntik tu, dia memang rasa lenguh sikit. Tapi sakit tu dia lebih teruk pada hari kedua dan biasanya baik hari ketiga keempat tu dia hilang sendiri. Yang tu memang sangat biasa dialami. Yang kedua ialah rasa letih dan mengantuk. Ramai yang kata macam ni, kalau hari cocok tu bila balik tu malam tiba-tiba dah tidur awal. Maksudnya lain pada biasa. Maksudnya dia rasa letih dan mengantuk. Selain daripada tu, ramai juga yang alami demam, terutamanya pada hari kedua. Ada yang menggigil saja, ada yang demam. Ada juga yang alami loya dan ciri-ciri rasa sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi. Jadi ni benda yang biasa dialami. Bukan saja disebabkan vaksin AstraZeneca, malah Pfizer dan Sinovac juga memberi kesan sampingan kita kata yang ringan lah, lebih kurang sama saja. Tapi dia macam boleh hilang lah sendirinya sepenuhnya dalam masa tak sampai seminggu, insya-Allah. Seperti yang doktor nyatakan tadi, kesan-kesan sampingan ini adalah normal, adalah biasa bagi mana-mana vaksinasi COVID-19. Dan adakah persoalannya doktor dalam kalangan masyarakat, adakah kesan sampingan ini satu perkara yang perlu dirisaukan doktor? Okey. Menjawab soalan tu, ya kalau kesan sampingan yang disebut tadi tu tak perlu risau sebenarnya. Dia macam ni, kalau kita cuba bayangkan, kalau kita jarang-jarang maraton kan, lepas tu ada sekali tu kita excited tengok orang lain maraton, kita pun nak join sekali. Maraton jauh pula tu, selepas maraton tu badan kita mesti rasa letih kan, lemah lesu, satu badan sakit-sakit. Sebab apa? Sebab kita jarang-jarang buat dan suddenly kita buat. Macam tu juga dengan vaksin sebenarnya. Kita tak bertemu lagi dengan kuman ni, suddenly kita diberi suntikan vaksin dan badan kita tiba-tiba bekerja keras untuk membina imunisasi terhadap vaksin. Jadi kesan ni memang kita jangkakan akan berlaku sebab kesan ni menunjukkan badan kita dapat mengenal pasti vaksin tu dan menghasilkan tindak balas dan membina imuniti dalam badan kita. Jadi benda tu kita melihat dari sudut yang positif sebenarnya. Kesan-kesan yang dirasa ini membuktikan badan kita berupaya menghasilkan imuniti terhadap COVID-19. Adakah contoh-contoh kesan sampingan yang harus diberikan orang kata rawatan susulan jika ia berlarutan dengan lama sekali doktor?
Okey, jadi ni yang popular sekarang kan berkaitan dengan kejadian darah beku. Jadi benda ni dah berlaku di beberapa negara dan mendapat perhatian. Di Malaysia pun sama, ramai yang bertanya tentang kejadian darah beku. Jadi WHO juga mengakui memang kejadian darah beku ni ada berlaku dan ada kemungkinan dia memang ada kaitan dengan vaksin AstraZeneca. Maksudnya kita tak menafikan perkara tersebut, namun kata WHO kita perlu meneliti benda ni dengan lebih lagi sebab kita tengok kebarangkalian berlakunya, maksudnya daripada Eropah dan Europe mereka banyak menggunakan suntikan AstraZeneca. So di Eropah sendiri apa yang berlaku ialah 1 dalam 100,000 orang mengalami komplikasi darah beku, manakala di UK pula 1 dalam 250,000 orang mengalami komplikasi darah beku. Jadi memang kita akui ia boleh berlaku, cuma kebarangkalian ia berlaku tu adalah agak rendah. Okey, jadi kata WHO macam ni, kita kena tahu setiap negara tu dalam keadaan macam mana. Adakah berlaku gelombang yang besar, adakah berlaku penularan yang berleluasa di negara tersebut. Jika macam sekarang ni Malaysia kita sedang menghadapi gelombang yang besar di mana bagi setiap 1,000 orang di Malaysia akan ada seorang yang sedang sakit COVID sekarang. Jadi 1 dalam 1,000 ni adalah nisbah yang besar berbanding 4 ke 9 dalam 1,000,000 orang yang boleh mendapat komplikasi darah beku. Di samping di samping itu sebenarnya salah satu lagi sekarang ni sebab kita dah alert akan komplikasi ni boleh berlaku. Jadi dia tak sama macam masa mula-mula dia berlaku awal tahun dulu di negara Eropah. Sebab bila doktor dah tahu ia mungkin berlaku, jadi kita akan sentiasa alert. Orang yang mendapat vaksin ni dia perlu berjaga-jaga dalam masa sebulan selepas mendapat suntikan dan dia perlu tahu apakah tanda-tanda apabila mendapat kejadian darah beku dalam badan diorang. Dan doktor sendiri pun tahu macam mana untuk merawat situasi ni sebab rawatan dia tak sama dengan kejadian darah beku yang biasa. Itu antara pencerahan berkenaan persoalan yang sering kali dibangkitkan berkenaan vaksin AstraZeneca, iaitu isu pembekuan darah. Sekarang ini doktor, kita sedia maklum bahawa setiap vaksin yang diterima masuk di Malaysia akan melalui proses NPRA, akan diluluskan untuk memastikan keberkesanan dan juga menjaminkan vaksin yang diterima adalah selamat untuk rakyat Malaysia. Mungkin doktor boleh memberi pencerahan berkenaan keberkesanan, tahap keberkesanan bagi vaksin AstraZeneca ini dan bagaimana dari segi penilaian risikonya sendiri di Malaysia. Okey, jadi di Malaysia pun kita ada badan yang melihat kepada vaksin ni. Okey, jadi vaksin AstraZeneca, bila kita sebut keberkesanan, apakah maksudnya? Keberkesanan ni bererti keupayaan vaksin ni untuk menghalang sakit yang disebabkan oleh COVID. Maksudnya macam ni, kita masih boleh dijangkiti COVID. Maksudnya kuman tu masih boleh masuk ke dalam badan kita. Tapi selepas divaksin, badan kita bila kuman masuk pun kita tak sakit. Jadi matlamat vaksin ni ialah untuk menjadikan kita tidak jatuh sakit walaupun kita dijangkiti COVID. Jadi keberkesanan vaksin AstraZeneca untuk menghalang kita sakit tu lebih kurang dalam jangkaan 62 hingga 90%. Banyak kajian yang dibuat di UK, Brazil dan terakhir di US memang menunjukkan keberkesanannya melebihi 60% dan kita anggap ini adalah angka yang bagus di mana WHO menetapkan apa-apa yang melebihi 50% tu dikira vaksin yang bagus. Jadi dari segi keberkesanan untuk menghalang sakit lebih kurang 62 ke 90%, tetapi yang lebih penting ialah keberkesanan untuk menghalang COVID ni menyebabkan kematian ataupun komplikasi penyakit yang parah tu 100%. Itu yang kita mahu sebenarnya. Maksudnya COVID ni walaupun kita sakit tetapi tak membawa kepada komplikasi kematian. Itu yang paling penting dan itu juga kita dapat daripada vaksin AstraZeneca. Ya, okay. Doktor, mungkin terakhir sekali dalam tinggal beberapa hari saja lagi kita akan masuk ke bulan Syawal, ada ucapan untuk seluruh rakyat Malaysia dan juga pesanan kepada mereka yang akan menyambut raya dalam keadaan normal baru
baru PKP ni, mungkin ada apa pesanan daripada doktor sendiri? Jadi Hari Raya Aidilfitri ni adalah sesuatu yang sangat dekat di hati kita kan, orang Malaysia. Kebiasaannya kita merayakan Aidilfitri bersama ahli keluarga masing-masing. Kita boleh macam ada gathering lah. Maksudnya aktiviti sosial, kemuncak aktiviti sosial adalah pada Hari Raya Aidilfitri. Jadi bila kerajaan membuat keputusan yang Hari Raya Aidilfitri ni dalam keadaan PKP, ramai yang akan rasa sedih lah, tak dapat balik beraya dan tak dapat beraya bersama-sama jiran dan kawan-kawan. Tapi pada saya lah, mungkin Hari Raya tahun ini adalah bagi kita lebih menghayati akan Aidilfitri itu sendiri, di mana kita membesarkan Allah dan mensyukuri akan nikmat kita sempat merasai sebulan Ramadan, walaupun dalam keadaan yang serba terhad, tak boleh bergerak, tak boleh berjumpa, tapi kita masih dapat merasai kebesaran Aidilfitri itu dalam keadaan selamat di rumah kita. Walaupun tak sama macam biasa kan, tapi Aidilfitri itu tetap ada dan kita masih boleh merasainya di dalam hati kita. Yang penting sebenarnya adalah keselamatan diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita dapat beraya sakan, tetapi selepas raya sakan tu ramai orang yang jatuh sakit dan terkorban, pasti kita akan menyesal lah selepas tu. Baik, itulah antara saranan yang telah diwar-warkan oleh Dr. Safia Amaran, pakar perubatan kesihatan awam dan pensyarah perubatan UNIZA. Atas perkongsian tadi, kita harapkan dapat memberi pencerahan kepada seluruh masyarakat Malaysia berkenaan vaksin AstraZeneca. Terima kasih sekali lagi, Doktor. Sama-sama, terima kasih juga. Okey, kita akan ada perkongsian tentang